Seperti yang kita sedia maklum, hari ini ramainya rakyat Malaysia diuji dengan ujian COVID-19 ini. Dalam ujian ini, ramai rakan-rakan kita kat luar sana mengalami ujian kerjaya mereka. Ramai di luar sana diuji dengan ujian perniagaan mereka. Ada yang dalam dunia keusahawanan, mereka pula diuji perniagaan mereka mungkin terpaksa ditutup, kedai fizikal mereka terpaksa ditutup. Kan ada pula yang terpaksa downsize, ada yang pula certain industry semacam travel industry, kan, macam tourism industry badly affected. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para penonton? Selamat datang ke channel Kausar, itu Kausar Channel dalam segmen Bina Kerjaya. Apa khabar semua? Wah, itu dia rakan-rakan kita, para penonton kita sudah pun bersama dengan kita pada malam ini. Kita ada Diana, waalaikumsalam. Apa khabar Syaiful, Niza? Apa khabar Oya Sidi? Apa khabar ya, kita ada Sudarsi, Sharifah Atika, Norahayu Murni, kita ada Nora Syikin Ishak. Awesome sangat. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam CD live kita di segmen Bina Kerjaya. Jika anda sudah pun bersama kita, sila berikan indikasi anda sudah pun menonton dengan kita. Pergi tekan button like, tekan button love banyak-banyak yang memberikan indikasi anda tak sabar untuk kita bersama-sama dalam sesi perkongsian kita pada malam ini. Dan jika anda sudah pun menonton bersama kami, jom bantu kita share, tekan button share banyak-banyak dan kepada anda punya Facebook, button share di Kausar Wealth Management kepada Facebook anda, dan juga kepada mana-mana grup-grup yang anda ada sertai, dan juga anda boleh tag juga rakan-rakan anda untuk menjemput mereka menonton bersama-sama dengan anda, kan, pada malam ini bersama dengan saya dan juga panel-panel yang kita jemput secara khusus pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, terima kasih. Itu dia. Kita ada rakan-rakan yang sudah pun tag kawan-kawan kita dekat dalam Facebook. Terima kasih semua. Alright. So, Assalamualaikum dan selamat datang kepada para penonton. Selamat kembali kepada mereka yang sudah pun bersama-sama dengan kami dalam siri-siri yang sebelum ini. Sebelum ni kita ada siri Bina Kerjaya, kita juga ada siri Bicara Pewarisan. Ada dua segmen yang berbeza. Satu segmen menceritakan tentang dunia pewarisan, ilmu pewarisan, perkongsian daripada pakar-pakar dan juga pengalaman-pengalaman mereka. Tapi dalam segmen Bina Kerjaya ini adalah satu segmen khas yang dibawa khusus oleh Kausar Channel untuk membicarakan peluang-peluang yang ada dalam industri pewarisan ini. Sebelum saya pergi lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Kamarul Azhar bin Hashim, atau lebih mesra dengan panggilan Cam Hashim. Kalau rakan-rakan ada ataupun warga-warga di Kausar, dia panggil Cik Cam je. Mana-mana yang mesra lah, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi anda yang baru bersama kami, selamat datang. Salam pengenalan kepada anda semua. Dan tuan-tuan dan puan-puan, seperti kita sedia maklum, hari ini dunia adalah sangat mencabar ini kerana ujian COVID-19, dan kita tidak orang kata apa, tidak terkecuali daripadanya. Dan kenapa segmen ini dibawakan khas adalah bertujuan untuk memberi peluang perkongsian ilmu.
Berkongsi ilmu tentang apa? Tentang apakah peluang-peluang yang ada di dalam industri pewarisan ini, bagaimana anda boleh membina kerjaya, bagaimana anda boleh membina keusahawanan di dalam industri ini. Dan apa hubung kaitnya dengan anda? Hubung kait dengan anda ataupun orang-orang yang berada persekitaran anda ialah tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kini daripada tadi kita bermulanya kita dikesan oleh pandemik COVID-19 ini iaitu Mac 2020 sehingga kini data yang telah dikongsikan ataupun statistik yang telah dikongsikan menunjukkan hampir 900,000 para pekerja di luar sana terjejas, kehilangan pekerjaan mereka. Ada yang terjejas disebabkan diberhentikan VSS, ada yang terjejas disebabkan pengurangan daripada sudut pendapatan kerana gaji mereka telah pun dikurangkan, ada yang diberhentikan sementara. Saya ada rakan saya ada pelanggan saya sendiri, saya ada kenalan yang mereka adalah orang yang di dalam industri penerbangan, malah diberhentikan sementara selama 1 tahun tanpa gaji, maka dia affected as well. Ada juga yang mempunyai perniagaan di mana anda adalah seorang usahawan pun sebelum ini, tetapi kerana industri anda terjejas, maka apa yang berlaku ialah syarikat terpaksa ditutup, kedai fizikal terpaksa ditutup juga, mana you have to vacant the premises kerana terjejah disebabkan pandemik ini, dan kita sudah pun cecah kepada PKP 3.0. So the challenge are real. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita lihat ekonomi ini terjejas, namun begitu kita juga melihat trending dalam segmen-segmen tertentu yang meningkat juga. Kita lihat daripada segmen teknologi, kita lihat daripada segmen industri pemakanan. Kita ada juga pemakanan yang terjejas, tapi ada juga dalam masa yang sama dalam industri yang sama ada segmen juga yang meningkat pula. So maknanya ada shift of economy daripada satu sektor ke satu sektor yang lain. So oleh itu ramai juga yang diberhentikan kerja atau terjejas daripada sudut employment, mereka mencari peluang. Peluang apa? Peluang bagaimana mereka nak menjana pendapatan untuk meneruskan kehidupan, memberi rezeki yang halal kepada diri mereka, keluarga mereka, dan juga meneruskan kelangsungan hidup untuk memastikan bil-bil boleh dibayar, dalam masa yang sama juga memberikan kehidupan dan maintain kehidupan mereka at this moment. So mereka mencari peluang, dan ramai dan banyak report yang keluarkan mereka juga memulakan perniagaan. Tapi nak mula perniagaan macam mana ni? Banyak ada kos yang tinggi, ada pula yang mungkin sudah pun sampai satu tahap yang umur mereka sudah pun dalam tahap yang sudah mencecah dalam umur 40-an, mereka menerima VSS, mereka nak memulakan perniagaan, tapi tak tahu perniagaan yang macam mana diorang nak mulakan, so apakah yang sesuai, mereka meninjau peluang-peluang yang ada. So segmen ini tuan-tuan dan puan-puan memberi peluang untuk anda meninjau apakah peluang yang ada di dalam industri pewarisan. Dan saya sebagai co-founder Kausa Wealth Management, iaitu agensi korporat nombor 1 Wasiah Shaw Berhad, dan juga dan sebahagian daripada Kausa Group, hari ini tuan-tuan dan puan-puan menyediakan segmen ini bagi anda para penonton yang juga mungkin menonton malam ini atau yang mungkin tidak terjejas, tapi mungkin ada kawan-kawan anda yang terjejas, untuk boleh anda menjemput mereka untuk bersama menonton, untuk melihat dan meninjau peluang yang ada. Mungkin anda usahawan sebelum ini, anda juga nak memulakan balik satu orang kata perniagaan, tetapi dalam sektor yang lain kerana mungkin sektor sebelum ini terjejas. Apakah peluang dalam sektor ini lebih baik? Maka inilah peluangnya. So oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, inilah segmen yang ataupun siri yang kedua dalam segmen Bina Kerjaya ini. Dan Bina Kerjaya ini dalam segmen yang sebelum ini ataupun episod yang sebelum ini membawakan dua personality, dua panelis yang hadir daripada dua industri. Satu industri takaful dan seorang lagi adalah daripada industri unit trust.
So bila mereka ni datang daripada industri takaful dan unit trust, kan kenapa mereka berada dalam industri ni, maka dia kongsikan pengalaman mereka dan anda dapat lihat yang sebenarnya industri pewarisan ini memberikan tambah nilai kepada profession yang mereka ceburi dalam itu industri takaful dan unit trust, malah menambah nilai kepada pelanggan-pelanggan mereka. Sebab itu mereka rasa fulfill ataupun rasa puas dalam berada dalam industri ini. So tapi adakah industri ini terhad bagi mereka yang mempunyai latar belakang kewangan? Yang sudah ada dalam industri takaful ke, unit trust ke, orang sebab diorang dah memang ada dalam industri kewangan, so orang lain tak sesuai ke? Maka minggu ini tuan-tuan dan puan-puan, saya bawakan anda dua panel yang istimewa yang sebenarnya mereka adalah orang yang sangat berpengalaman dalam industri ini bersama dengan Kausa Group, di mana mereka adalah perunding-perunding pewarisan yang sangat committed menyampaikan dan menyebarkan ilmu pewarisan ini kepada masyarakat. Kenapa mereka committed tuan-tuan dan puan-puan? Kerana mereka sedar, mereka kaji dan mereka mempunyai pengalaman dan pengetahuan bahawa mereka tahu bahawa melalui pewarisan ialah satu kunci kekayaan. Kenapa? Sebab apabila pemilik harta dan perniagaan dapat merancang semasa hidup, maka harta yang mereka miliki ini dapat memberikan manfaat kepada orang yang mereka kasihi, sekaligus membina kekayaan bagi generasi yang seterusnya. Kita tahu hari ini kematian itu pasti. Persoalannya kita tak tahu bila masa kita. Cuma sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, risiko itu di depan mata kita. Kan tiba-tiba kan mungkin ada van yang datang ambil kita kan, dan mungkin pada waktu itu kita infected dan mungkin tidak ada peluang untuk merancang. Di sini dah keperluan dan permintaan yang sangat tinggi pada masyarakat di luar sana yang inginkan apa? Inginkan penyelesaian ini, tetapi mereka mempunyai mempunyai cabaran untuk mencari perunding-perunding yang mempunyai orang kata apa, ilmu dan juga latar belakang yang berpengalaman dalam industri untuk memberikan khidmat nasihat yang secara tepat dan holistik. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin memperkenalkan dua panel khas kita. Kalau anda tak sabar nak berkenal dengan mereka, okey, tulis kat ruangan komen, tak sabar, jom, tulis jom, kita tak sabar lagi. So oleh itu saya ingin memperkenalkan dua personaliti khas ini. Izinkan saya memperkenalkan Tuan Hadi Malik, sila munculkan diri anda. Dan juga Cik Munawirah Muhammad. Apa khabar? Assalamualaikum Hadi. Assalamualaikum Muna. Waalaikumsalam Cik Kem. Wah, itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah. Ya, hijau, serba hijau Hadi. Oh, kan. Ya, kalau ada belakang, salah pilih baju malam ni sebenarnya. Kalau ada green screen kat belakang tu agaknya dia tertenggelam kan. Nampak kepala je nanti. Nampak kepala je nanti. Dan Mona sangat menyelah dengan warna putihnya. Selamat datang Mona, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih Cik Kem. Masya Allah kan. So macam mana kita sekarang ni, walaupun kita tidak dapat keluar di luar sana, tapi saya dengar Mona dengan Hadi sangat busy sangat busy menyantuni masyarakat Kalau Sanga berkongsi tentang pewarisan hati Islam. Betul tak? Ya, betul. Yes, kena adapt lah Cik Kem. Dia kena sekarang semuanya online lah. Ya, exactly. Untuk para tetamu semua, inilah dua panel istimewa kita yang kita hadirkan kepada anda. Izinkan saya memberikan sedikit latar belakang Hadi ini. Siapakah Hadi Malik ini? Hadi Malik dan Mona ini, kedua-dua mereka adalah senior perunding pewarisan hati Islam bersama dengan Kausa Group, dan iaitu agensi yang mewakili syarikat Wasiah Syok Berhad, itu syarikat amanah patuh syariah di Malaysia, dan Kausa Group adalah agensi korporat yang terbesar, rakan strategi yang terbesar untuk syarikat patuh syariah ini. Dan kenapa saya hadirkan mereka? Kerana mereka membawa latar belakang yang sangat unik. Tuan Hadi kita ni sebenarnya adalah seorang perunding yang sangat committed, Muna yang sangat committed, dah bantu ramai umat Islam dekat luar sana dan sudah pun bersama dengan kami dalam perjuangan ini beberapa tahun dah. Tetapi mereka ni sebenarnya mempunyai latar belakang yang seorangnya, Hadi ni seorang corporate trainer. Kan apa kena mengena pula, dia tak belajar pun financial services, dia tak belajar pun tentang perundangan. Tetapi bagaimana Hadi ini adalah salah seorang yang sangat agresif, even di Facebook dia, even memberi ceramah
dan juga sangat giat bertaklimat dan berkongsi dengan masyarakat. Dan kalau kita tengok Mona pula, uniknya latar belakang dia ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat excited sebab Mona mempunyai latar belakang perundangan. Perundangan dalam industri perundangan sebagai peguam juga. Dan bagaimana beliau daripada industri latar belakang guaman ini dapat melihat bagaimana perjuangan dalam industri pewarisan ini adalah sesuatu yang beliau sangat dekat di hati beliau. Dan menjadikan latar belakang yang beliau ada itu menjadi satu kekuatan juga untuk berkongsi dan mencipta perubahan dalam industri ini. Ya, so sebelum kita pergi lebih jauh kita nak berkenalan dengan mereka. So malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tahu sebenarnya siapa Hadi ini dan siapa Mona ni. Bagi mereka yang dah kenal, pastinya anda menonton bersama kita, bagi thumbs up, bagi so much love kepada kedua-dua insan ini. Dan bagi mereka yang yang baru menonton dan tak kenal Hadi ini, belum berpeluang untuk berkenalan dengan Mona, kan? Tulis kat ruangan komentar cerita sikit. So cerita sikit Hadi ni orang mana, asal mana, kan? Kan apa nama, dah berumah tangga ke belum, kan? Dah ada anak ke belum? Dan dan terus lepas ni saya jemput Mona pula untuk memperkenalkan diri. Silakan Hadi. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Encik Cam, terima kasih kepada Kausar Group kerana menjemput saya menjadi panel pada malam ini. Jadi seperti mana yang Encik Cam terangkan tadilah, saya ni boleh dikategorikan antara yang awal jugalah bersama dengan Kausar Group ni. Bila Kausar Group menyertai Wasiat Syok Berhad dahulu. Okay. So saya daripada tahun 2015 saya dah menyertai industri ini. Saya asalnya memang anak jati Kuala Lumpur. Anak memang lahir di Kuala Lumpur, di Pusrawi, menetap membesar di Taman Keramat AU2. Siapa kalau ada orang Taman Keramat tu thumbs up sikit, kan? Hidup Keramat. Ada orang Keramat tak? Thumbs up sikit. Ya. Alright, saya dah berkahwin, ada mempunyai 3 orang anak, tapi daripada 3 ni seorang telah pulang menghadap Ilahi dan saya kini menetap di Shah Alam Section 29. Dia punya nama glamour dia Mines Village, nama Melayu dia Kampung Lombong, dekat Section 29 Shah Alam. Saya memang membesar di Kuala Lumpur, di sekolah rendah di Kuala Lumpur, SK Jalan Geni 1. Kalau ada alumni SK Jalan Geni 1, dekat dengan bangunan Felda dulu. Dan kemudiannya melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah di Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah Raub, sekolah agung tu. Agung kita sekarang punya sekolah. Di Raub, duduk di asrama, sekolah berasrama penuh selama 5 tahun, form 1 sampai form 5. Dan seterusnya saya melanjutkan pelajaran ke universiti di UiTM Perak. Siapa kalau ada orang UiTM Perak? Ada orang UiTM tak? UiTM di hatiku. Ada tak? Okey, tulis itu. Di hatiku. Lagu UiTM selalu berkumandang dalam kepala kadang-kadang. Kan? Kalau cakap UiTM ni, ingat lagu UiTM ni. Alright, so saya di universiti, actually tuan-tuan dan puan, saya memang tidak ada langsung background berkaitan tentang financial services macam yang tadi Cik Kam beritahu. Saya di universiti pun belajarnya architecture. Patutnya jadi arkitek mereka bangunan lah, tapi sekarang end up-nya arkitek pewarisan. Itu dia. Yang merancang pewarisan. Tak ada kaitan pun, arkitek. Kan, tapi hari ni arkitek. Menarik. Alright. Dia alhamdulillah walaupun saya bidang arkitek, tapi kadang-kadang ada kawan-kawan yang tanya dengan saya, kau ni dulu belajar law ke di? Sampai tahap macam tu sekarang. Kan? Punya cakap macam lawyer kan. So, bila cakap tu memang cerita macam lawyer. Tapi lawyer buruk je lah sebenarnya. Kan? So sebelum saya bersama dengan Kausar Group dan Wasiah, saya sebelum ni memang bersama dengan syarikat keluarga saya sendiri buat tentang corporate training. Yang mana saya adalah speaker je lah, orang yang tukang bercakapnya.
Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan nak suruh saya bercakap depan 200 orang, 300 orang, dah tak ada berpeluh dah lah. Lutut pun tak bergetar-getar lah. Kan? Okay. So alhamdulillah kerja industri tersebut sangat menarik. Okay, banyak kesana ke sini berjumpa dengan orang, okay, jumpa macam-macam jenis orang. Okay. Dan satu yang saya suka dengan pekerjaan tersebut sebagai speaker ni, dia meningkatkan level of confidence dan communication skill saya untuk berdepan dengan pelbagai jenis lapisan masyarakat. Okay. Sebab saya punya talk ni dekat private sector dan juga government sector. Okay. So kalau macam government sector tu tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya setakat kena bagi talk, okay, untuk pegawai-pegawai atasan. Kalau macam dekat PBT tu sampai kena bagi talk dekat pekerja buruh PBT pun ada saya kena bagi talk untuk mereka. So pekerja-pekerja buruh yang bersihkan tepi-tepi jalan dan semua ni kan, yang under majlis pihak berkuasa tempatan ni. So untuk mereka ni pun ada diadakan khusus untuk mereka. So saya ada involve buatkan khusus tersebut untuk mereka. So cara nak approach orang yang level macam ni berbeza, cara nak level yang macam ni berbeza. Okay, so it's a good exposure for me. Dan saya buat tu daripada tahun 2009 sehinggalah ke tahun 2015. Tu dia. So Hadi latar belakang daripada seorang yang orang Selangor, memang orang Selangor, orang KL lah kiranya kan, duduk menetap kat Selangor dan belajar merata-rata sampai ke Raup tetapi UiTM tetap di hatiku orang UiTM. So kalau anda ada latar belakang yang sama, Raup lah, orang KL lah, UiTM lah, tulis kat ruangan komen, samalah kita. Dan jika anda kenal orang yang macam Hadi ni, latar belakangnya architecture, kawan-kawan anda arkitek, sila tag lah kawan-kawan anda tu arkitek tu, kita boleh tengok orang kata mempunyai latar belakang yang sama seperti Hadi. Dan kalau anda juga ada rakan-rakan yang sebenarnya berlatar belakang macam Hadi juga, iaitu seorang penceramah, seorang corporate trainer kan, selalu bercakap kepada audience yang dalam skala yang besar, sila tag rakan-rakan anda juga supaya dia dapat pengalaman dan perkongsian daripada Hadi sebentar lagi. Itu dia. A very colourful background kan. Kan kita nak dengar daripada Mona pula. So Mona orang mana? Kan, orang KL juga ke, Selangor ke kan? Dan cerita sikit latar belakang. Kau orang nak kenal Mona ni. Hadi dah kenal lah Mona punya term pula. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya juga nak ucapkan terima kasihlah kepada Kausar Wealth Management kerana menjemput saya pada malam ni. So nama saya Munawira binti Muhammad. Saya berasal daripada Kampung Simpang, Melimau, Melaka. So kalau ada orang Melaka kat sini boleh bagi love banyak-banyak. Cik Kem pun orang Melaka kan. Mak duk kat Ikroh. Ikroh. So saya adalah anak sulung daripada 8 orang adik-beradik. Wih, ramai. So, saya bersekolah dulu di Sekolah Kebangsaan Serkam, sekolah rendah. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Agama Syarifah Rudiah, sekolah perempuan lah. Semua sekolah perempuan. Sekolah agama perempuan di Melaka. So kalau ada kawan-kawan Syaruzian, boleh bagi Syaruzian, sila tag Syaruzian semua. Kita panggil Syaruzian lah. Selepas habis tingkatan 5, saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Islam Antarabangsa. UIA pun boleh bagi love. Yes, kalau anda orang UIA ataupun anda kenal orang UIA, sila tag. Tadi Syaruzian dan juga UIA, sila tag supaya kita dapat beri semangat dan sokongan kepada kita punya panelis malam ni. So lepas tamat, saya mengambil jurusan undang-undang. Lepas tu saya buat double degree juga. Lepas habis LLB tu saya sambung lagi 1 tahun untuk double degree LLB syariah lah.
So lepas saya habis belajar, saya ni sebenarnya tak pernah bercita-cita pun nak jadi peguam. Macam mana boleh jadi peguam, belajar undang-undang lah tu? Peguam tu bukanlah dalam saya punya list of cita-cita lah masa dulu. Masa dulu nak jadi pensyarah. So bila saya dapat peluang belajar, jadi saya ni kan anak sulung, lepas tu ayah kita kan bila kita berjaya sikit dalam SPM, so dapat pula peluang belajar ke UIA. Jadi saya mula-mula saya tak nak pergi. Saya nak pergi sambung tingkatan 6 sebab saya punya sahabat-sahabat karib saya semua sambung, kebanyakannya sambung tingkatan 6 lah. Kami dulu daripada Syaruzian tu. Kami dulu daripada Syaruzian hanya 6 ke 7 orang je yang berjaya sambung belajar di UIA lah. So sahabat-sahabat saya semua buat tingkatan 6. Jadi saya tak nak pergi sambung. Saya nak buat tingkatan 6. Sampai ayah saya jumpa cikgu. Suruh nasihatkan saya pergi juga. So saya pun dengan keadaan yang terpaksa lah. Sebab saya ni dulu tak pandai bahasa Inggeris. Jadi bila masuk UIA semua belajar cakap orang putih. Lepas tu kita dulu ni jenis yang penakut-penakut sikit, timid-timid sikit. Masuk kelas pun duduk belakang-belakang aja. Orang lain semua cakap orang kata berabuk-rabuk kan. So kita duduk kat belakang aja. Tapi sebab harapan mak dan ayah saya kan, dan saya sebagai anak sulung, jadi saya memang kata masa belajar tu quite struggle lah, struggle nak catch up, sebab saya nak pastikan yang saya mesti lulus, saya tak boleh tak lulus, sebab saya nak buktikan pada adik-adik saya lah, adik-adik saya lah. So lepas habis belajar di UIA, lepas sambung sambung LLB Syariah, lepas habis tu saya tak nak jadi lawyer. Saya tak nak buat chambering. Saya looking for belajar dah double degree, tak nak pula buat jadi lawyer pula. Gitu. Kerana saya jadi peguam tu memang saya tak nak, dan saya rasa saya sangat-sangat rendah diri dan saya rasa takut lah. Sebab yelah dunia kepeguaman ni orang kata pergi mahkamah semua kan. Jadi saya tak nak. So apa yang saya buat, saya apply kerja-kerja tempat lain. Maksudnya adalah few kerja yang saya apply dan saya berjaya. Masa tu saya dapat saya dapat tawaran untuk kerja di Lembaga Lebuh Raya. Tapi itu sebagai pegawai tadbir. So yang kedua saya dapat juga tawaran kerja di Universiti Telekom. Masa tu dia panggil Multimedia University, tapi masa tu dia panggil Universiti Telekom. So saya dapat jadi assistant director lah kat situ, bahagian admission and record. So kira admin lah, bahagian admin lah. So bila duduk kat admin, kita ni belajar law. Hari-hari buka buku, tengok jurnal. Yalah, maksudnya dia macam tak sesuai dengan jiwa saya ketika itulah. Lepas tu masa tu pula orang kata internet ni tengah IT ni tengah boom tau. Maksudnya daripada fasa WordStar, so kita dah masuk ke IT punya area. Jadi bila dia bagi Universiti Telekom, bila dia bagi kita komputer, kita tak berapa pandai lah dengan IT ni. Sebab fasa tu macam baru bermula kan, fasa IT tu baru bermula. So saya duduk situ, saya jadi boring dan saya tak tahu nak buat apa. Dan my mental stuck dekat situ. Jadi saya fikir-fikir, saya kata saya ni belajar 7 tahun. 7 tahun maksudnya 2 tahun matrikulasi, 2 tahun matrikulasi, 4 tahun for degree, then another year for double degree syariah. So saya tanamkan dalam diri saya macam ni lah, saya kata. Okay, saya nak try practice tapi just for few years je lah. Maksudnya kalau orang tanya jurusan apa, undang-undang,
Jadi peguam, dah pernah jadi peguam. Jadi saya pun sayanglah, saya dah belajar, saya tak masuk ke dunia kepeguaman kan. Jadi saya decide untuk pergi buat chambering. So saya pun buatlah chambering. So buat chambering, actually saya chambering dulu. Lepas tu lepas je habis chambering, memang saya dapat tawaran di Universiti Telekom tu dan saya kerja saya kerja selama 6 bulan. So kebetulan lepas tu ada satu firma kosong dekat Melaka. Jadi saya pun apply dan saya dapat kerja kat situ. Tapi masa saya apply, saya nak buat saya tak nak jadi lawyer pergi mahkamah. Saya nak jadi lawyer yang buat agreement. Maksudnya do drafting. Tapi masa tu tak ada kosong. Yang kosong adalah kerja sebagai litigation. Litigation lah. Bahagian litigation. Cara mahkamah. Bahagian mahkamah lah. So bila dah dapat, so ayah saya pun kata tak apalah. Try je lah, masuk je lah. Maksudnya start je. So di situlah saya bermula kerja sebagai peguam lah. Walaupun dalam keadaan yang saya tak nak sebenarnya. So turun naik mahkamah lah. Berapa tahun? Saya memang bergelumang dengan mahkamah 100% daripada my day one of practice sehingga lebih kurang dalam 21 tahun. 21 tahun? Di firma yang mula-mula saya join tu lah. So dan sekarang alhamdulillah saya masih lagi praktis lah sebagai peguam litigation lah. Masya-Allah. Itu dia. Kan tu dia latar belakang kata apa orang Melaka. Kalau ada orang Melaka sama tulis kat situ. Samalah orang Melaka. Saya nampak tadi ada tadi. Mun kata dia orang Melaka ke mana tadi? Kan? So apa nama, dan kalau anda ada kenal-kenal kan, anda pun latar belakang yang sama dalam bidang belajar undang-undang. Ini belajar undang-undang 7 tahun ni. Kan? Daripada matrik hinggalah ke degree, hinggalah ke double degree. Lepas tu macam mana nak lari pun dia larilah ke sana ke sini, lari datang balik masuk dalam industri latar belakang guaman juga. End up 21 years. Kan? Turun naik mahkamah tuan-tuan dan puan-puan, turun naik mahkamah. Semua memang kerja jumpa judge je lah kan. File pleading lah apa semua macam-macam sekali kan. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi macam mana kan dalam latar belakang guaman, Hadi pula latar belakang arkitek, belajar architecture kan. Ni kerja buat planning ni. Kan kalau dulu dia arkitek rumah, macam mana sekarang ni boleh jadi arkitek pewarisan pula? Kan macam mana pula dia punya skill tu yang yang daripada design tadi, dan dia boleh communicate very well dengan masyarakat sebagai seorang trainer, sebagai seorang orang penceramah, boleh orang kata terjun dalam bidang pewarisan pula. How do you actually jump into this? Why do you do what you do in this industry? Hadi, kongsi sikit. Macam mana boleh terputiknya peluang tersebut? Okey. Menjawab pada soalan Cik Cam tu. Dia sebenarnya brings back a lot of memory. Okay. Sebab saya bila di dalam bidang corporate training tu memang saya banyak kesana ke sini kan. Okay, selalu outstation lah. Okay. Tapi kira pada tahun 2015 atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala, anak kedua saya didiagnose dengan global developmental delay. Ketika itu dia baru berusia 6 bulan. Hadi, cerita sikit, mungkin para penonton tak tahu apa benda tu. Global developmental delay ni is a development delay untuk kanak-kanak. Dan ianya juga merupakan salah satu daripada kategori OKU. So saya ada anak special, ada anak yang memerlukan kira special needs lah. Dan saya percaya mungkin ada di kalangan audience kita yang juga merupakan parents kepada seorang special needs. Dan saya percaya
Kalau ada para penonton yang ada boleh relate dengan kisah Hadi ni sebagai seorang parents kepada anak istimewa, sila tag rakan-rakan anda yang dalam kategori yang sama. Mungkin dapat menonton dan dapat merasai apa yang Hadi kongsikan hari ini. Teruskan Hadi. Sebab saya percaya kalau ada di kalangan penonton yang merupakan parents kepada anak special needs ni, perasaan kita ketika kali pertama kita tahu berita tersebut, apa yang bermain di fikiran kita, kerisauan kita, kita mula berfikir panjang. Dan macam anak saya pun bila dah didiagnose tu dia memang memerlukan banyak sesi terapi. Dia ada 5 sesi terapi, 5 jenis sesi terapi yang perlu diikuti. Dan di situ to be honest, dia punya bila start terapi dia tu, saya kena bawa dia ke hospital paling kurang seminggu 2 kali mesti appointment dia. Itu yang paling kurang, seminggu 2 kali. Jadi dekat sini, yalah, kita tak menyangka bahawa anak kita yang lahir normal, ketika berusia daripada bayi baru lahir ke 6 bulan, kita nampak dia seperti kanak-kanak yang lain, seperti abang dia juga. Tapi tiba-tiba dia ada keistimewaan yang Allah berikan kepada dia. Jadi life must goes on, treatment kepada dia perlu dilakukan, dan di situlah titik berpusingnya kehidupan saya, yang mana saya cakap with my mom. Sebab saya sebab saya tak ada practice architecture, saya masuk terus bekerja dengan my mom. Saya cakap dengan my mom, I need to do something yang more flexible. I cannot go ke sana ke sini lagi dah, banyak sangat. And yet my mom tahulah sebab tu cucu dia sendiri kan. So dia faham situasi saya. Alhamdulillah. Dan dia tak ada halangan tentang perkara tersebut, dan dia sendiri pun turut membantu mencari-cari apakah peluang pekerjaan yang ada yang membolehkan saya jadi more flexible. Dan ditakdirkan Allah, my mom yang sebenarnya berjumpa dengan Kausar Group, dengan Wasiah ini sini. So dia bagi suggestion kepada saya, dia kata bidang yang bagus, sebab kita pun dalam keluarga pun ada pengalaman tentang pengurusan pusaka yang kompleks. My mom kata, why not you try venture into this industry, sebab dia pun tak memerlukan any requirement you nak kena daripada berlatar belakangkan lawyer ke apa ke. So masuklah, belajarlah saya, masuklah ambil lesen dengan Wasiah Shop, pergi sit for exam untuk dapatkan lesen tu semua. Dan alhamdulillah, dengan struktur pembelajaran yang teratur yang ada di Kausar Group terutamanya, bantu saya excel dalam industri ini. Yang mana saya tahu, saya memang sedar saya ni tak ada apa-apa bidang perundangan, saya tak tahu apa-apa tentang financial services. So I need to make an effort, extra effort, untuk mempercepatkan proses supaya saya boleh mahir dengan industri ini. Dan Hadi, the trigger part is because you wanted that time for your children, right? And you wanted, yes, you wanted the time, you wanted also better opportunity, then also you see that pewarisan ni ada relate dengan bagaimana nak menjaga kebajikan anak istimewa ini, daripada sudut ilmu. Jika Hadi tiada pula, bagaimana nak jaga anak istimewa ini? Betul lah Hadi? Sangat-sangat betul Cik. Sebab as a parents kepada anak yang special needs, benda yang paling menjadi kerisauan saya dengan isteri saya sebenarnya is, kalau tiba-tiba kami berdua ditakdirkan mati serentak, macam mana nasib anak kami ini? So kalau mungkin, even kalau dia dah besar sekalipun, macam mana keadaan dia waktu tu? Abang dia insya-Allah boleh survive. Abang dia memang
Alhamdulillah abang dia memang seorang anak yang sangat-sangat baik. Anak pertama saya anak yang sangat-sangat baik, banyak membantu, tolong jaga adik dia semua. Okay. Tapi kita tak tahu in the future macam mana. Okay, mungkin dia pun ada career path yang dia nak ikut. Okay. So kalau ditakdirkan saya dengan isteri dia tak ada, so macam mana anak yang second saya ni? Okay. For your guys information, anak saya sekarang ni, yang nombor 2 ni sekarang dia 7 tahun, tetapi dia masih tidak boleh bercakap seperti kanak-kanak biasa yang lain. Bermain boleh, okay, tapi dia masih ada delay dekat percakapan. Dia pergi sekolah pun memang pergi pendidikan khas. Okay, so memang untuk parents-parents yang ada anak special needs ni, saya percaya ini semua is our main concern. Kalau kita dah tak ada, anak tu macam mana survival dia? Okay. Kita tahu kita tahu dia punya that's our concern, tapi majority kita dekat luar sana sebenarnya tak tahu apakah solusi, apakah tindakan yang perlu dibuat. Dan alhamdulillah saya ditemukan, dijodohkan dengan bidang pewarisan. Okay, tengok itu membawa kepada sebenarnya topik yang kita kupas malam ni. Hadi dan Mona, kan orang kata apa, berhenti kerja demi yang tersayang, berbaloikah pengorbananku. Nampak apa yang kita dapat feel, kita dapat rasai emosi Hadi tadi tu, walaupun nampaknya seorang yang macam orang kata seorang yang tough, yang keras, yang macam orang kata baju pun baju hijau macam hak orang dia kan. Tapi dalam hati dia tu seorang bapa yang penuh dengan taman, yang kasih dan sayang, apatah lagi kepada anak istimewa yang Allah berikan sebagai satu anugerah, dan di mana dia mengambil pengorbanan tersebut untuk beliau berkorban bagi demi masa depan anak istimewa beliau tadi tu. Dan bersitulah dia bukan sekadar beliau sendiri, malah ibu beliau sendiri jugalah yang juga bersama-sama mencari peluang tersebut, akhirnya bertemu pada tahun 2015. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Hadi Malik masih lagi dalam industri, malah lebih aktif lagi. Dan hari ini kita dapat lihat beliau dapat menyantuni anaknya dalam masa yang sama membantu masyarakat luar sana. Itu dia cerita kisah Hadi ni. Kalau anda dapat feel ke apa yang Hadi lalui, tulis kat ruangan komen, I feel you Hadi, I feel you. Thank you Hadi. Itu kisah Hadi, pastinya banyak lagi Hadi nak kongsi. Kita nak dengar cerita Mona pula lepas ni. Mona, kan, kalau Hadi tu dia berkorban dan kerana pengorbanan dia daripada kepada anak yang dikasihi tadi, anak istimewa tadi tu, dari seorang arkitek kepada seorang corporate trainer yang salib travel mengata-kata Malaysia, dan akhirnya Allah anugerahkan sesuatu yang istimewa, anak istimewa yang menyebabkan Tuan Hadi ini berkorban untuk spend more time with the children, tapi dalam masa yang sama memerlukan satu ilmu, satu peluang keusahawanan, satu jenis jenis career yang dapat dia dapat kedua-duanya sekali, membina ekonomi dalam masa yang sama, flexibility masa, dan juga ilmu untuk bagaimana nak merancang masa depan anaknya tadi. Maka Tuan Hadi terjun dalam industri ini. Apa cerita Mona pula? Mona dah elok-eloknya daripada latar belakang guaman, lari kejap, pergi akademik, kan? Lepas tu kembali balik dalam industri guaman, 21 tahun, kan? Macam mana pula Mona boleh masuk dalam boleh bersama dalam industri pewarisan ni, kan? So kita nak dengar kisah Mona pula. Mona, sila kongsi. Okey, macam saya cerita pada Cik Cam tadi, bila saya dah bermula menjadi seorang peguam, actually saya memang enjoy my career sebagai peguam lah. Tapi mula-mula tu memang saya, the first 3 years tu memang saya pernah ada rasa nak quit lah, sebab the stressful. Lepas tu pergi mahkamah turun naik, kena marah dengan hakim, bawa file tebal-tebal. Tapi masa tu my satisfaction is bila saya menang kes, so saya akan, itu my satisfaction lah. Maksudnya bila kita menang, so kita boleh bill klien, lepas tu kita enjoy doing the advocacy work. Walaupun saya ni dulu seorang yang macam timid-timid, takut-takut, tapi dah saya memang banyak berterima kasih lah pada bos saya, sebab dia memang nampak saya punya transformasi. Dia kata, Mona dulu masa saya interview, timid aja, diam aja, takut je. Tapi after few years,
saya build up my confidence lah. Pergi mahkamah, kita kena hadap juga, kena marah, kena bebel dengan magistrat. Jadi benda tu macam build up saya punya confidence. Saya macam tak percaya je. Saya macam tak percaya je kata Mona ni malu-malu, takut-takut. Sebab betul Cik Ken. Para penonton yang menonton malam ni, yang Mona ni, Cik Mona ni, ini jurulatih silat ni. Jangan main-main, dia lipat je. Kan? Kalau dia kata dia malu-malu, takut-takut ni macam tak percaya je. Ya, betul. Saya memang seorang yang penakut, seorang yang rasa rendah diri, kuat menangis, dan yelah, kalau kena marah, kadang-kadang balik office, kadang-kadang kena marah, balik office nanti nangis. Lepas tu, kalah kes, kadang-kadang saya pernah kalah satu kes depan seorang hakim yang garang. Lepas tu saya pergi menangis, pergi jumpa dengan jurubahasa, saya menangis dengan jurubahasa tu. Jurubahasa tu macam saya anggap macam kakak-kakak saya lah, sebab dia kata rupa saya ni sama macam rupa anak dia. Jadi lepas saya kalah kes tu, saya jumpa dia, saya menangis depan dia sebab saya kalah kes. So tu saya punya bila pengalaman saya sebagai peguam dululah. Memang saya enjoy. Macam mana boleh masuk pewarisan ni? Macam mana boleh masuk pewarisan ni? So sampailah pada satu ketika apabila adik saya yang nombor 6, nombor 5 ke 6, dia meninggal. Accident. So happens to be dia accident tu adalah pada 29 Ramadan. So maksudnya the next day tu adalah hari raya. So pada ketika tu saya dan ayah saya lah yang orang yang pertama yang tengok lah, yang pergi ke tempat accident tu. Cik can imagine lah, dia meninggal 29 Ramadan. Lepas tu besok the next day-nya raya. So kami ni satu keluarga memang orang kata menangis pagi raya kat tepi kubur lah. So bila masa pagi raya tu saya that was the first time yang saya nampak ayah saya menangis. Ayah saya menangis. Dan saya rasa dia macam sangat-sangat terkejut lah dengan insiden tu, sebab adik saya dia muda lagi, masa tu umur 28 tahun. So daripada situlah, masa tu adik saya ada anak kecil lah, 2 orang, 1 tahun dan 2 tahun. So saya nampak ayah saya macam terperanjat lah. So daripada situlah ayah saya dia bertukar menjadi daripada seorang yang orang kata orang kampung, orang politik. Orang politik ni kan dia bercakap, dia jumpa orang kampung, dia orang kata hari-hari orang datang cakap. Ayah saya bertukar menjadi seorang yang pendiam, yang tak bercakap, sehinggalah ayah saya tu orang kata dia kena attack stroke. Masa tu dia kena stroke. Dia punya blood pressure 220 masa tu. So start daripada situ ayah saya dia kena mild stroke. So orang stroke ni dia akan macam dia punya kesihatan akan menurun lah. Maksudnya makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. So masa dulu ayah saya mula-mula dia boleh mengurus diri dia sendirilah masa dia mula-mula kena tu. So makin lama dia tak boleh urus diri dia sendiri sampai to the extent yang dia perlukan orang lain untuk uruskan diri dia lah, mandi, makan dan sebagainya. So pada masa tu saya terfikirlah saya sebagai anak sampai bila saya nak, yelah saya kerja memang tak akan habis lah. Kerja ni sebagai peguam memang tak akan habis. Hari-hari balik malam, lepas tu prepare kita punya case. Dan kadang-kadang mak saya pun selalu bising-bising kat saya. Jadi saya over the years tu saya sepanjang setahun tu saya berfikir. Saya kata siapalah yang lagi nak jaga, sebab saya duduk dengan mak dengan ayah kan. Saya kata siapalah lagi nak jaga. Saya kata sebab ayah dah sakit. Dah terlantar sakit. Lepas tu saya sebelum pergi kerja saya akan urus dia dululah, macam mandikan dulu, bagi sarapan, dah siap semua, dah sarapan semua, baru dia baringkan, saya baringkan dia, dan baru saya pergi kerja. Dan saya bersyukur sangat masa tu firma saya memang sangat memahami lah saya punya situasi.
Sampailah pada satu ketika saya fikir, saya kata takkanlah saya nak macam ni selamanya, saya katakan, sebab saya kena fikir juga, saya kena buat report, saya kena handle my case. Jadi saya berfikir, saya kata saya tak boleh macam ni, saya kata. Dan kalau saya tak ambil keputusan ni, saya kata saya takut nanti saya tak sempat. Maksud saya tak sempat jaga ayah saya, dan saya takut saya menyesal, dan saya takut saya terkilan, saya cakap. Actually sebelum saya berhenti kerja tu Cik Kem, saya setiap kali bulan Ramadan saya akan ambil cuti tanpa gaji. Sebab saya nak pastikan yalah ayah saya selesa, yalah makan sahur semua okey, masak semua kan. Jadi saya akan ambil cuti tanpa gaji. Tapi saya kata saya tak boleh berterusan macam ni. Sampailah saya perlu buat keputusan, sebab saya kata saya tak nak menyesal kalau saya tak dapat jaga ayah saya sepenuhnya. Sebab masa tu memang keadaan ayah saya dah agak-agak uzur, sangat uzur lah. Setahun jugalah saya fikir, sebab masa tu saya dah berada, orang kata di jawatan yang tertinggi dalam firma tu lah. Sebab masa tu saya dah jadi partner, dan saya handle my department, my own department, litigation department, dan saya jaga juga department litigation di cawangan yang lain. Jadi itu pun saya kena travel a lot, saya kena tinggalkan mak ayah saya. Jadi saya fikir, saya kata tak boleh jadi ni. Berhenti kerja kerana tersayang. Berbaloi tak? Kan dalam kes Hadi tadi untuk anak, Mona untuk ayah yang dikasihi. Kan? So saya decide saya berhenti. Saya dengan hati yang saya nekat lah, saya nekat. Mula-mula tu saya takut juga kalau saya berhenti, sebab gaji saya dah alhamdulillah lah, masa tu gaji saya alhamdulillah cukup untuk keperluan saya, ayah saya dan mak saya dan adik-adik saya. Tapi mula saya berfikir juga, alamak kalau saya berhenti ni macam mana? Saya tak ada gaji. Yalah, macam mana kita macam mana Mona boleh berada dalam industri ni pula bila dalam situasi macam tu? So masa tu saya dah berhenti, lepas tu kebetulan saya punya bos saya di Johor pun dia dah berhenti kerja, dan dia macam bersara lah juga. Lepas tu sebab dia ikut suami dia dan dia pindah di Melaka, iaitu Puan Nurliza. So Puan Nurliza lah yang yang memperkenalkan saya lah dengan industri ni. Sebab lepas dia dah berhenti tu, macam kami selalu berhubung di Melaka. Jadi dia kata, Muna kalau Muna boleh join ni, dia cakap. Jadi saya masa tu dah berhenti, saya kata gaji tak ada, kerja tak ada, so mana nak dapat income. Saya pun tanpa berfikir panjang, saya join je lah. Dengan fikiran saya kata, maybe I can generate some income from this lah. Dengan saya boleh jaga my flexible time lah, maksudnya saya tak perlu ikut office hour, jadi saya boleh susun saya punya jadual. Dan yang penting saya kata saya nak income, sebab masa tu ayah saya dah sakit, saya nak kena beli susu, nak kena beli pampers, nak kena beli ubat dia dan sebagainya. Saya kata mesti kena ada income yang berterusan lah, at least. So daripada situ Mona dapat peluang, masa dan dapat juga jana pendapatan. Betul Mona? Ya, betul. Saya terus sign up. Thank you Mona, thank you for kongsi betul. So we can feel perjalanan kedua-dua mereka kerana bermulanya pengorbanan kehadap orang yang mereka kasihi. Hari ini mereka mencari dua perkara penting, iaitu mencari masa dan juga mencari pendapatan juga. Kan macam Hadi tadi, dia mengorbankan untuk anak yang dikasihi, tetapi dalam masa yang sama dia perlu masa, dia perlu pendapatan. So Hadi, dalam industri ni dapatkah ia memberikan penyaluran pendapatan kepada Hadi untuk membina ekonomi diri tadi dalam masa yang sama, pengalaman dalam industri mungkin Hadi boleh kongsi sedikit. Okey, alhamdulillah, terus terang saya beritahu bahawa apa yang saya dapat ketika bekerja yang sebelum ini dan apa yang dapat sekarang ni, alhamdulillah rezekinya itu ada, okay, dan mencukupi. Okay. Sebab tu kadang-kadang kita mungkin rasa takut nak keluar pada kita punya comfort zone. To be honest, ketika bekerja dalam my mom punya company tu memang sangat selesa. Memang dalam zone yang sangat-sangat comfort lah. Okay. Tapi keadaan memaksa saya untuk keluar pada my comfort zone, dan alhamdulillah
berjumpa dengan benda yang tepat, okey, tapi tak dinafikan pada peringkat awal memang ada sedikit cabaran sebab saya ni bukanlah daripada bidang perundangan macam Kak Muna, okey. Memang tak ada kelulusan law ke, financial services pun tak tahu apa-apa. I start from zero. Okay. Industri ni memang sangat-sangat kompleks. Okay. Tetapi ianya bukan satu industri yang tak boleh dipelajari dan dimahiri oleh semua orang. Anyone can venture into this industry. Yang pentingnya effort untuk belajar. Okay. Kalau macam saya dulu, okay, sebab saya tahu saya ada constraint time, saya tak ada banyak masa nak ambil masa yang lama untuk belajar. I must make a shortcut. Okay. So selain pada kelas-kelas yang dibuat, okay, oleh pihak dan juga saya korbankan masa leisure time saya ke apa ke, pergi ke tempat-tempat yang berkaitan dengan soal-soal harta-harta orang Islam kita, masyarakat kita, ASP ke, pejabat tanah ke, LHDN ke, JPN ke. Kadang-kadang mungkin orang ingat JPN, apa kaitan JPN dengan industri pewarisan? Ada kaitan dia, tuan-tuan dan puan, dia tentang sijil mati apa semua tu. So info-info tu semua I cari, make an effort. I kena segerakan supaya saya mahir cepat dalam industri ini, dan alhamdulillah memang saya dapat catch up dengan cepat, okay, tentang industri ini, dan segala advice dapat diberikan dengan tepat, okay, berdasarkan hasrat klien kita, sebab klien kita ni macam-macam kan, ada yang nak macam tu, ada yang nak macam ni, okay, so kita, tapi tak semua hasrat tu pula boleh dilakukan berdasarkan kepada undang-undang yang sedia ada, okay. Jadi constraint pada peringkat awal tu pada saya memang ada, tetapi tidaklah berlanjutan dalam tempoh masa yang lama. Dia sekejap je to fully equip myself tentang industri. Apa saranan Hadi? Untuk para penonton dekat luar sana yang mungkin dalam situasi yang sama, yang mereka perlu berkorban. Dalam kisah Hadi sekarang ni berkorban untuk anak. Kisah Mona berkorban. Sekarang ni ramai orang terkorban disebabkan kerja mereka, kan? Terkorban. Mana dikorbankan kerja apa semua, maknanya mereka lagilah dalam situasi yang more, orang kata apa, drastik lagi. Dan apakah tips kepada Hadi, kepada orang di luar sana yang sekarang ni dalam situasi Hadi juga, kan? Terkorban, perlu berkorban untuk mempelajari satu industri, mempelajari satu ilmu yang baru, dan juga melihat adakah peluang untuk mereka berkecimpung dalam industri ini, memberikan pulangan yang baik daripada sudut mungkin pendapatan dan kepuasan diri. Mungkin Hadi boleh bagi tips kat mereka ataupun boleh bagi orang kata saranan kepada mereka. Okey, tips yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak excel dalam industri ini, okay, industri yang boleh dimahiri ini, ada satu je benda yang anda kena korbankan, iaitu anda kena korbankan rasa malu untuk belajar. Tu dia. Tulis kat tu, korbankan rasa malu untuk belajar. Kena dengan topik kita hari ni, pengorbanan. Gitu. Okay. Kena, jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk bertanya. Okay. Sebab kadang-kadang orang kita dia tak malu nak bertanya sebab dia rasa benda tu soalan, maaf saya cakap, dia rasa soalan bodoh. Okay. Tapi dia tak tahu bahawa sebenarnya soalan dia tu akan boleh membantu memberi ilmu yang lebih luas lagi kepada orang di sekeliling dia. Terbaik. So, pengorbanan yang diperlukan sebenarnya, kena korbankan rasa malu diri kita ni, sebab orang Melayu ni memang pemalu kan ramainya, kan, korbankan rasa malu untuk mula belajar balik. Okey, itu dia tips dia daripada Hadi, masa sangat mencubui kita ni. Kalau nak dengar ni Kak Hadi ni, kalau tips ni mesti banyak, tapi satu tips yang besar Hadi cakap tadi, korbankan masa untuk belajar. Dan kalau Hadi sendiri berlatar belakangkan daripada industri yang berbeza,
belajar pun architecture, buat daripada architecture pergi kepada seorang penceramah profesional, dan kemudiannya perlu berkorban untuk insan yang dikasihi, tetapi dengan perkorbanan tersebut beliau mendapat peluang untuk membina pendapatan dan kepuasan dan kerjaya untuk juga melestarikan orang kata perancangan untuk anak sendiri berada dalam industri pewarisan. Hadi kata tips nombor 1, jangan malu nak belajar, kan, dan datanglah tempat yang boleh untuk anda membantu anda belajar dengan lebih efektif. Itu dia Hadi. Kita dengar daripada Mona pula. Mona, kan, apakah tips anda kepada mereka dekat luar sana yang mungkin ada pengalaman yang sama macam Mona? Mungkin pengalaman industri guaman, mungkin pengalaman berkorban untuk ahli keluarga, dan hari ini ramai yang berkorban, macam Kim cakap tadi, terkorban disebabkan mereka perlu mencari orang kata kerja yang dapat memberi mereka pendapatan dan juga flexibility masa dan kepuasan diri. Mona, beri tips kepada mereka. Patutkah mereka berada dalam industri ini seperti Mona dan Hadi? Okey, industri ni dia ini pada saya lah. Pada saya dia memberi satu kepuasan yang tersendiri lah. Yang tersendiri. Maknanya bila kita dah berada di dalam industri tu, then baru you tahu. Saya pun mula-mula masa saya masuk tadi, saya kata saya untuk mencari some income kan. Tapi bila saya telah melalui the journey tu, jadi sebenarnya benda lain yang saya discover. Sebab bila saya mula-mula join dulu, saya pun macam tak tahu nak buat apa. Saya ingat saya ni peguam sebab dulu saya ada experience buat kes-kes pusaka, buat LA dan sebagainya di mahkamah. Saya ingat saya dah tahu semua. Saya dah pandai kan. Macam Hadi kata tadilah, dia kata jangan malu orang kata untuk belajar. Jadi saya ingat, yalah kita ni peguam, kita ni ada ego kita tersendiri kan. Kita ingat kita tahu semua. Tapi rupa-rupanya bila kita masuk kelas, bila kita belajar, masa dulu kita selalu macam action kan. Dah tahu dah bila belajar semua ni dah tahu, ni kita dah buat, masa praktis dah ada dah. Jadi kita action kan. Jadi bila kita macam Hadi kata, kita jangan malu untuk belajar, maybe always empty your cup, kosongkan minda. Sebab saya masa mula-mula tu saya action jugalah, saya macam ni dah tahu dah, senang je ni. Tapi bila saya mula untuk mengosongkan minda saya niatkan saya nak belajar sesuatu yang baru. Mungkin kalau saya dah tahu pun mungkin dia akan menambah lagi pengetahuan saya. Jadi di situlah saya boleh meletakkan diri saya yalah sebagai orang yang tak tahulah. So bila kita tak tahu, kita senang nak dapat ilmu tu. Maksudnya kita dapat terima dan absorb dengan cepat. Okey. So Mona, so somebody daripada latar belakang macam Mona ni ada tambah nilai bersama dalam industri ni lah. Mona industri guaman bersama dengan Kausa ni ada tambah nilai untuk rakan-rakan yang dekat luar sana tadi, kalau mereka membesarkan atau menambahkan portfolio mereka dalam industri pewarisan ni, and it would be adding value kepada mereka dengan apa yang mereka dapat perolehi daripada organisasi ini, Kausa. Sangat banyak Cik Kem. Sangat banyak. Sebab dulu saya ingat bila saya praktis sebagai peguam, okey, saya dah boleh buat dah. Saya tak payah join perwarisan ni pun tak apa. Tapi bila saya dah join, saya nampak dari satu sudut perspektif yang sangat-sangat berbeza dengan saya punya expectation. Dengan saya punya praktis dululah. Jadi kalau kita praktis, lawyer ni orang datang kat dia bila orang dah mati je. Maksudnya bila dah mati, waris datang, baru kita handle kan. Tapi bila kita dah dalam perwarisan ni, kita jaga klien tu. Maknanya kita tolong dia daripada dia semasa hidup lagi dengan dia buat perancangan harta, dan kita akan bantu dia juga selepas dia dah tak ada. Maksudnya bukan setakat kita jaga dia je sebagai klien kita jaga waris dia juga, kita tolong waris dia juga. Jadi perspektif saya memang sangat berbeza bila saya sebagai peguam lah. Memang saya rasa sangat berbeza bila saya dah jadi perundik pewarisan ni lah. Itu satu tips daripada Mona, sangat banyak dia kata tadi, banyak belajar kan. Di situ yang sebagai orang yang mempunyai latar belakang yang dalam 21 tahun dalam industri guaman juga
pun dapat orang kata apa, tambah nilai dalam industri ini bersama organisasi ini, iaitu Kausar Group, dan hari ini mendapat kepuasan kerana prosesnya daripada awal dapat merancang hinggalah pelaksanaan. Sedar tak sedar dah pukul 10 dah ni, rasa macam tak nak berhenti je. Dan kita punya kedua-dua panel ni banyak sangat pengalaman dan juga latar belakang yang colourful dapat berkongsi dengan anda. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat daripada ini. Kalau anda dapat manfaat, say yes, 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 yes. Tulis dekat ruangan komen, say yes. Dan bagi banyak like dan love. Alright. Aduh Hadi, aduh Mona, kan kita kena extend lagi ni, masa mencubui betul. Tapi Hadi dan Mona, kan kehadiran anda malam ni pasti memberikan keseronokan bagi para penonton malam ini. So Cam nak jemput Hadi dan Mona untuk memberikan kata-kata akhir kepada anda. Kan bagi mereka yang mungkin dalam situasi yang sama, kan? Mereka juga terkorban ataupun perlu berkorban dan mereka mencari kerja, mencari sesuatu yang mereka nak ceburi, kan? Kerana sekarang ni semua mencari peluang. Kan ada apakah pesanan anda, apakah kata-kata akhir anda bagi mereka dalam situasi ini? Patutkah mereka bersama dengan anda, dengan Hadi dan juga Mona untuk bersama dalam industri ini dan menikmati kepuasan dan juga flexibility dan juga pendapatan yang Hadi dan Mona perolehi hari ini? Mungkin saranan daripada Hadi dulu. Silakan Hadi. Kata-kata akhir bagi mereka. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah. Sejujurnya saya katakan industri ini adalah satu industri yang masih sangat-sangat muda di Malaysia. Kalau kita tengok industri takaful misalnya, ada puluhan ribu konsultan dia, perunding-perunding dia all over Malaysia. To be exact, mungkin dalam 90,000 ke 100,000 lebih kurang. Tetapi industri pewarisan ini currently statistically ada lebih kurang dalam 4,000 ke 5,000 orang sahaja. 4,000-5,000 orang yang nak cater dalam lebih kurang 26 juta orang Islam kita. 20 juta lebih orang Islam di negara kita ini. Demand sangat-sangat tinggi dan alhamdulillah sekarang pun kesedaran masyarakat kita tentang pewarisan ini ada peningkatan. Ada timbul dah kesedaran-kesedaran. Mula bercakap tentang hibah hartanah, hibah kenderaan, hibah barang kemas. Dan mereka tahu ada kepentingan untuk merancang tetapi mereka tak jumpa jalan. Mereka tak tahu nak buat macam mana. Dan kita takut kalau orang-orang yang sangat-sangat memerlukan bantuan pewarisan ini, golongan-golongan yang kritikal, contoh macam saya sendiri, golongan kepada tuan-tuan yang ada anak-anak special needs. Kita perlu menggunakan mekanisme yang tepat bagi memastikan bahawa hasrat kita dalam membela, menjaga kebajikan anak kita kalau kita mati muda ni dapat dilaksanakan. Sebab kalau tersalah guna mekanisme, salah terguna dokumen, ada peratusan besar hasrat kita itu tidak dapat dilaksanakan. Ada peratusan besar sila akhir bulan anak kita tu dihantar ke rumah kebajikan. Adakah itu yang kita nakkan? So Hadi, di sinilah pentingnya. Jadi berada dalam industri untuk kita industri ini, untuk kita sama-sama menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu pewarisan fardu kifayah ini kepada masyarakat. Untuk keperluan diri sendiri, untuk keperluan diri sendiri, untuk keluarga yang kita kasihi, dalam masa yang sama membantu masyarakat di luar sana juga, insya-Allah. Terima kasih Hadi, terbaik Hadi, kan? Dan kita nak dengar pula kata-kata akhir daripada Mona pula. Mona, pesanan anda kat luar sana kalau mereka nak berada dalam industri ni, kan apa pesan Mona kepada mereka? Silakan. Saya pernah attend ada satu event lah, di mana ada satu ustaz ni cakap, dia kata ilmu faraid, ilmu pewarisan ni adalah ilmu yang semakin hilang. So semakin hilang bermaksud kita tidak memperkatakan ataupun membicarakan ilmu ini setiap hari. Seperti mana kita membicarakan ilmu fardu ain.
Maksudnya ilmu fardu ain, bab sembahyang, bab solat dan sebagainya kita cakap hari-hari. Tapi ilmu faraid ni adalah ilmu yang kita bila ada kematian aja baru kita cerita. Maksudnya kalau kita sebagai umat Islam, kita sendiri tidak ada kesedaran itu, jadi kita takut-takut pada masa akan datang ilmu faraid ni akan dia ada tapi mungkin tidak dipraktikkan sepenuhnya ataupun dia menjadi ilmu yang semakin hilang. Jadi di situ saya rasa saya mempunyai satu tanggungjawab lah untuk menyebarkanlah ilmu ini, dan saya sendiri pun menguruskan pusaka arwah ayah saya dan mak saya. Apa yang saya boleh katakan is not easy. Even saya pun sebagai peguam, latar belakang guaman kata not easy. Saya sebagai peguam pun boleh kata it's not easy. Maknanya not easy maksudnya banyak benda nak kena buat. Tapi syukurlah sebab saya ni peguam, jadi saya tahu where to go. So you imagine you punya keluarga, anak-anak tak tahu. Ataupun what happen kalau you tinggalkan mereka tu masih kecil. Macam mana mereka nak urus. Mungkin kita ada tinggalkan harta yang banyak tapi tidak diuruskan. Macam arwah ayah saya pun alhamdulillah adalah harta. Jadi kita ni waris susah sebab dia tak kumpul. Kita tak tahu dia letak mana. Kita nak kena cari. Nak kena trace. Jadi ilmu ni memang sangat penting dan dia memang at least kalau kita sebagai orang Islam kita kena tahu. Dan saya rasa sangat bersyukur berada di dalam industri ini, dan mungkinlah saya rasa sebab macam Hadi kata ini adalah satu ilmu fardu kifayah kan. So sekurang-kurangnya saya rasa kalaulah ada kebaikan yang saya boleh buat dalam saya berada di industri ini yang mendatangkan pahala kan. Jadi memang saya nak niatkan pahala tu untuk mak dan ayah saya. Jadi saya ni kita bukan orang yang jenis solat orang kata solat malam, banyak solat dan sebagainya. Jadi jika ini adalah satu kebaikan yang saya boleh buat, so ini adalah satu industri yang memang you should be in lah. Okey, itu dia Mona kata you should be in. Kenapa? Dia adalah peluang untuk kita membina ekonomi diri dan juga saham akhirat kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, dan apa nama, dan dia satu ilmu yang penting kalau seorang yang berlatar belakang dengan guaman pun rasa mencabar dalam urusan pusaka tersebut kerana bukan prosesnya tetapi berurusan dengan emosi manusia. Maka itu yang kita lihat Mona cakap tadi, jangan kita buat macam ilmu fardu ain yang mana hari ini kita cerita pasal fardu ain saja tapi tak cerita pasal ilmu faraid ni. Maka di sinilah peluang kita untuk mencuburi industri ini, belajar pasal pewarisan ini, maka kita boleh ada ilmu, perbaiki diri dan juga bantu masyarakat, insya-Allah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, masa dah masuk masa tambahan dah ni kan. Tapi apa yang penting tuan-tuan dan puan-puan, pastinya anda mungkin nak berkenalan, mungkin nak bersama mendapatkan aura mereka, bagaimana nak berada dalam industri ini. Malam ini sebagai mukadimahnya, bagaimana mereka ini daripada industri yang berbeza, iaitu industri belajar arkitek, pergi kepada corporate training, dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan mereka Hadi berkorban untuk membina untuk anak yang dikasihinya, dan hari ini melihat bahawa fleksibiliti masa dan penjalanan pendapatan daripada industri pewarisan ini really suited him. Dan kita lihat sama juga daripada Mona yang punya latar belakang guaman, walaupun turun naik mahkamah, tetapi apabila beliau berkecimpung dalam industri ini, beliau merasai bahawa beliau menambah nilai lagi kepada masyarakat dalam masa yang sama. Pengalaman yang luar biasa yang sangat banyak dia belajar di dalam industri ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin menjadi seperti mereka, tuan-tuan dan puan-puan, sila isi borang. Saya rasa ada link yang sahabat saya masukkan dalam link dalam ruangan komen. Ada perkongsian daripada sudut profession ini pada tarikh 5 hari bulan 8, 5 Ogos nanti ada perkongsian, dan insya-Allah anda juga dapat berkomunikasi dengan rakan-rakan kita atau panel kita yang hadir pada malam ini. Tuan Hadi dan juga Puan Mona, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kerana berkongsi, kerana menjadi seorang yang giver, kerana menyantuni para penonton kita malam ini daripada pengalaman anda sendiri, your personal life journey, dan bagaimana anda rasa seronok berada industri ini, dan bagaimana anda boleh
menceburi dalam industri ini pasti dapat memberikan inspirasi kepada rakan-rakan kita kat luar sana. So stay tune, kita belum habis lagi, tetapi kita akan akhiri dengan pesanan penaja selepas ini. Bagi para penonton, terima kasih kerana menonton bersama kami pesanan penaja selepas ini. Dan untuk Tuan Hadi dan untuk Mona, terima kasih Cik Mona, terima kasih Hadi, kan. Semoga Allah merahmati, memberikan kesihatan dan juga memberikan keberkatan dalam usaha anda sebagai seorang pejuang pewarisan penyelamat ummah. Ayuh kita doakan supaya lebih ramai kat luar sana mendapat inspirasi daripada anda dan juga bersama dalam perjalanan ini untuk membantu masyarakat luar sana. Itu saja daripada saya, daripada program Bina Kerjaya. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So tuan-tuan dan puan-puan, jaga diri, tingkatkan potensi diri dan teruskan memberi inspirasi. Terima kasih Hadi, terima kasih Munawirah, dan terima kasih para penonton semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesedaran masyarakat Islam mengenai harta yang tidak dituntut dan berkut ini semakin meningkat. Kausar Wealth Management. Kausar Wealth Management. Kausar Wealth Management Senin Berhad.